Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan pada Puan Nik Zulaiha binti Zakaria selaku tenaga pengajar bagi subjek Bahasa Melayu Kerjaya Sains dan Teknologi Seksyen 20. Saya Amal Abib Razali memegang nombor kad matrik 2121423. Tugasan kali ini saya membawa tajuk kebaikan dan keburukan organ haiwan sebagai gantian dalam pembinaan organ. Teknologi ini bermula seawal pada abad ke-16 iaitu pada tahun 1667 oleh seorang saintis yang bernama Dr. Jean-Baptiste Denis. Beliau telah menjalankan pembedahan ke atas kanak-kanak yang berusia 15 tahun. Hasil daripada pembedahan tersebut, kanak-kanak tersebut telah kehilangan darah yang banyak. Dan Dr. Jean telah mengambil peluang ini untuk menggunakan darah kambing. Sebanyak 354 ml telah disalurkan ke atas kanak-kanak tersebut. Beruntungnya kanak-kanak tersebut telah sembuh, akan tetapi menghidap penyakit anemia untuk sepanjang hidupnya. Kerana saya menggunakan perkataan beruntung ialah pesakit ketiga bagi Dr. Jean iaitu yang bernama Antoine Mauroy telah mengalami simptom yang jauh lebih parah dan mengerikan. Iaitu Antoine Mauroy telah mengeluarkan air kencing sehitam air kopi. Ini adalah perbandingan air kencing Antoine Mauroy dan juga manusia yang normal. Antoine Mauroy juga telah mengalami demam yang teruk dan menggeletar di seluruh badannya. Dan dia hidup hanya selama 2 bulan selepas itu. Ini membuatkan kerajaan Perancis ketika itu untuk mengharamkan kesemua penyelidikan dan aktiviti yang melibatkan teknologi ini. Bukan sahaja kerana kematian tersebut, akan tetapi saintis juga telah mengemukakan bahawa penggunaan organ haiwan ini berisiko untuk mendedahkan manusia kepada penyakit-penyakit haiwan yang mampu untuk berevolusi secara genetik dengan genetik manusia. Secara ringkasnya, apabila jangkitan biasa daripada haiwan ke manusia, dia tidak akan mampu untuk berjangkit kepada manusia yang lain. Kerana manusia yang pertama yang telah dijangkiti oleh haiwan tersebut mempunyai imunisasi yang mampu untuk melawan jangkitan tersebut. Akan tetapi apabila penyakit tersebut menjangkiti manusia dan mengalami evolusi dengan genetik manusia, ia mampu untuk beradaptasi dengan imunisasi pada manusia tersebut. Justru ia mampu untuk berjangkit juga kepada manusia yang lain. Selain itu, saintis juga telah mengemukakan bahawa apabila sistem imunisasi manusia ini menolak penyakit yang berada pada haiwan tersebut, ia juga mampu untuk menolak organ itu sendiri. Apabila organ itu dipindahkan ke dalam sistem organ manusia, ia mampu juga untuk tidak berfungsi kerana sistem imunisasi itu sendiri. Justru jangka hayat manusia akan mengurang daripada beberapa tahun, daripada berpuluh tahun hingga ke hanya beberapa bulan. Justru ini adalah antara salah satu kekurangan yang saintis takuti. Disebabkan teknologi pada masa itu adalah tidak membangun dengan pesat, penggunaan organ haiwan ini tidak dapat diteruskan. Pada 7 Januari 2022, dunia telah digemparkan dengan satu kejayaan daripada University of Maryland, Baltimore, di mana universiti ini berasal daripada Amerika Syarikat. Kejayaan tersebut ialah mereka berjaya memindahkan organ khinzir ke dalam badan manusia dan organ itu berfungsi dengan baik. Pesakit tersebut adalah pesakit yang bernama David Mamet, di mana beliau telah bergantung kepada mesin selama setahun dan berada dalam keadaan internat. Dan beliau juga telah pasrah dan menawarkan dirinya untuk teknologi ini. Beliau telah berjaya hidup tetapi hanya beberapa bulan, iaitu 2 bulan selepas mendapat jantung khinzir tersebut. Kematian beliau adalah amat besar demi mengorbankan dirinya untuk teknologi ini. Saintis telah membuat pembedahan ke atas mayatnya dan mendapati bahawa jantung beliau berada dalam keadaan baik dan tiada kesan sampingan terhadap itu. Kematian beliau bukanlah kerana jantung tersebut tetapi penyakit yang lain dan bukan daripada teknologi ini. Saintis juga telah menyimpulkan bahawa dengan teknologi yang maju pada zaman sekarang, ia mampu untuk membekalkan organ kepada manusia. Seperti mana hati, paru-paru, buah pinggang, jantung, darah, tisu dan lain-lain.
Hal ini boleh menjadikan jawapan kepada isu di mana permintaan untuk pemindahan organ adalah sangat tinggi dan juga bekalannya adalah sangat-sangat rendah. Peraturan bagi pemindahan organ ialah untuk kita mengambil organ terhadap seseorang, terutama seperti mana jantung atau paru-paru, kita mestilah menunggu orang tersebut sampai ke hujung hayatnya. Kita tidak boleh mengambil sewenang-wenangnya. Kerana itu adalah melanggar peraturan di mana dia boleh menjatuhkan hukuman bunuh. Berdasarkan statistik yang telah dibuat pada 2021 oleh kerajaan Amerika, kadar permintaan dan kadar menderma adalah sangat-sangat berbeza. Itulah menyebabkan kadar kematian untuk sakit yang menunggu organ ini adalah sangat tinggi, di mana setiap jam seorang pesakit akan meninggal dunia kerana tidak mendapat organ dalam masa yang tertentu. Justru ini menjadikan teknologi ini pada zaman sekarang adalah menjadi teknologi utama yang baru dibangun saja oleh Amerika Syarikat dan beberapa negara seperti negara Spain dan beberapa negara di Eropah. Teknologi ini masih berada di peringkat yang awal dan memerlukan lebih banyak kajian dan uji kaji. Tetapi tidak dinafikan bahawa potensi untuk ia membantu umat manusia pada masa akan datang adalah sangat besar. Sangat-sangat besar. Dan ia tidak sepatutnya dipandang ringan, dan saya berharap terutamanya kepada negara Malaysia sendiri untuk menjadi peneraju utama dan sedar akan bahawa teknologi ini adalah teknologi masa hadapan. Sekian, terima kasih daripada saya, Amal Abid bin Razali. Assalamualaikum.